Hello glowy girls, glowy guys. Baik, susulan daripada video yang pernah saya rakam dan sudah pun siarkan, iaitu tentang tempoh penggunaan produk sebelum alami keberkesanan. Di dalam ruang komen saya dapati banyak yang bertanya tentang bagaimana sekiranya produk itu dah menunjukkan tanda-tanda ia tak sesuai dengan kulit. Ada juga yang bertanya, apakah ini ataupun sesuatu yang berlaku pada kulit mereka itulah, apakah ini tanda-tanda produk ini tak sesuai? Perlu ke saya teruskan? Jadi saya nak kongsikan tentang tanda-tanda produk tidak lagi sesuai dengan kulit. Sebelum kita bincang tentang tanda-tanda produk yang tidak sesuai dengan kulit, saya mahu mengajak glowy girls, glowy guys, bakal glowy girls, glowy guys untuk subscribe channel Glowy supaya tidak terlepas semua video menarik yang akan kami rakam di masa akan datang dan juga video inilah sudah tentunya. Baik, kita akan bincangkan tentang tanda-tanda produk tidak sesuai dengan kulit. Maklumlah ya, dalam kita menjaga kulit kita ini, kita menggunakan pelbagai jenis produk. Daripada pencuci muka, ada yang pakai toner, essence, serum, mask, moisturizer dan juga sunscreen dan macam-macam lagi produk. Dan dalam tempoh tersebut juga, kita kerap bertukar produk. Mengaku sahajalah kerap bertukar produk tu. Sebab saya pun begitu juga. Kadang-kadang kita menukar produk atas sebab kita punya keterujaan untuk mencuba produk baru berdasarkan testimoni orang lain. Betul tak? Tetapi sebab itulah saya mengeluarkan video yang sebelum ini, iaitu ramai orang tak sabar bila dia nak cuba satu produk tu, dia tak pakai dengan lama. Bila tidak pakai dengan lama menyebabkan dia tak nampak kesan, tapi dia dah tuduh produk itu gagal ataupun tidak lagi sesuai. Tapi sebenarnya untuk sesuatu produk dilihat berkesan ataupun tidak berkesan, kedua-duanya memang ada tanda-tanda. So perbincangan kita adalah tanda-tanda produk tak berkesan, dan sekiranya produk itu tak berkesan, bolehlah kita mengambil tindakan untuk menukar dengan produk yang lain. Kita boleh tukarlah produk tu kalau tak berkesan. But kena ada tanda-tanda ini dulu. Dan tanda-tanda ini boleh terjadi dalam tempoh sebaik saja produk itu digunakan ataupun dalam tempoh, contoh kalau kita nak pakai serum katakan ya, serum tu perlu masa dalam tempoh sebulan untuk kita lihat perubahan ataupun keberkesanannya pada kulit. Mungkin 10 hari pertama kita pakai okey, tapi masuk 12 hari, 13 hari ada tanda-tanda yang akan saya sebutkan nanti, itu juga menunjukkan kita perlu bertindak menukar produk yang lebih sesuai dan serasi dengan kulit. So kita bincangkan tanda-tanda yang pertama, iaitu rasa gatal-gatal. Bila pakai satu produk tu, kalau ada rasa macam gatal-gatal, itchy ya, itchy dalam bahasa baratnya ya, Englishnya, itu salah satu petanda jelas bahawa produk itu tidak sesuai. Kalau produk yang sesuai, tidak sepatutnya menyebabkan ada rasa gatal-gatal. So, rasa gatal-gatal ni mungkin disebabkan beberapa bahan yang tidak serasi dengan jenis kulit seseorang itu. Ini mungkin dialami kalau orang lain pakai produk itu dia okey, tapi ada orang lain yang pakai produk itu dia jadi tidak okey. So kita kena faham kulit kita ini ada salah satu organ yang kompleks. So kita tidak boleh salahkan produk, but sometimes selalunya juga ada faktor jenis kulit lah. Jenis kulit tertentu mungkin okey. Kalau jenis kulit cik puan lepas pakai satu produk itu, cik puan dan tuan-tuan ya, dua-dua, lelaki dan perempuan, rasa gatal-gatal bermakna itu adalah petanda produk tidak sesuai. Petanda kedua ini sering berlaku kepada mereka yang mempunyai kulit yang nipis, iaitu selalunya berlaku pada kulit yang kering dan sensitif, iaitu rasa pedih, stinging ya, rasa pedih dan boleh sehingga tahap rasa terbakar, burn. Kalau dah rentung tu lagilah kan, memang rasa macam terbakar tu, jangan teruskan penggunaan produk itu, memang petanda produk tidak sesuai ya. Boleh jadi produk itu expired ke, boleh jadi produk itu mempunyai bahan ingredient yang mana untuk kulit sensitif memang tak boleh pakai. So pedih ataupun rasa terbakar adalah petanda besar yang tidak boleh diabaikan. Sekiranya berlaku kepada anda, segera berhenti pakai produk tersebut. Petanda ketiga, your face break out ataupun jerawat jadi lebih banyak.
ini adalah petanda yang paling tidak disukai oleh ramai sangat orang. Dan kadang-kala ada orang keliru tau. Dia rasa macam berlakunya breakout itu adalah satu yang normal bila kita bertukar produk. Kena perhatikan bahannya. Kalau kita menggunakan bahan yang ada AHA dan BHA, biasanya memang berlaku di mana keadaan yang mana kulit kita dibersihkan. Jadi proses kitaran sel kulit itu berlaku dengan lebih cepat. Skin regeneration happen fast, berlaku pantas. So menyebabkan kadang-kadang kulit itu mengeluarkan kekotoran yang berada pada dasar kulit, yang mengeluarkan, jadi nampaklah kita ada keadaan breakout tersebut. Kalau breakout itu berlaku pada tempat yang sama, itu okey. Maksudnya breakout itu tadi lepas pakai produk berlaku pada tempat yang sama, itu okey. Tapi itu pun perlu berlaku dalam tempoh 2 weeks, 3 weeks sahaja, ya. Tetapi kalau kita pakai produk tersebut tempat yang tak pernah nak breakout, tiba-tiba breakout, that is a sign that the product, skincare product tak sesuai dengan kulit. Cepat-cepat tukar. Nombor 4, petanda produk tidak sesuai adalah apabila kulit menjadi lebih kering bila pakai satu produk tu, terutama pencuci muka, ya. Ini ramai yang berlaku pada seseorang. Bila mereka pakai pencuci muka yang baru, mereka rasa kulit mereka tegang, mereka ingatkan kulit tu okey sebab dia ingat itu efek macam ala-ala botox lah gitu kan, ya. Tegang kulit dia suka. Tetapi sebenarnya itu bukan petanda yang baik. Kalau kulit rasa kering, rasa tegang, itu bermakna your natural moisturizer, kita punya kelembapan semula jadi yang patutnya berada pada kulit telah dibersihkan sekaligus oleh pencuci muka tersebut ataupun produk tersebut. Bermakna pencuci muka itu just too strong or too harsh for your skin. Apatah lagi sekiranya lepas pakai tu kulit itu kering dan mengelupas. Itu lagilah tanda produk tidak sesuai. So, what should you do? Buang. Petanda kelima, kulit semakin berminyak. Baik, seperti mana yang kita semua tahu, minyak ni secara semula jadinya baik untuk kulit. Terutama minyak yang dihasilkan oleh kita punya kelenjar minyak. So, minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak fungsinya memang untuk melembabkan kulit lah. Tetapi bila ianya berlebihan, sama ada secara semula jadi ataupun setelah pakai sesuatu produk. Kita pakai satu produk tu, kulit kita jadi lebih berminyak. Maka itu petanda produk itu tidak sesuai. Siapa nak kulit yang lebih berminyak? Kita nak kulit yang minyaknya terkawal. Bukan minyak tak ada, minyaknya terkawal. So kalau lebih berminyak, apakah petanda lebih berminyak? Berkilat, cukup 2-3 jam kulit tu tiba-tiba memang nampak macam sticky, melekit-lekit. So that is kulit yang semakin berminyak. Kalau situasi itu terkawal lepas kita pakai satu produk, the product is good. Tapi kalau situasi itu semula jadinya berlaku, tapi lepas pakai produk tu jadi makin bertambah, maka itu bukan satu petanda yang baik. Petanda ke-6, iaitu muka jadi gelap. Ya, memang betul. Ada produk yang kita pakai menyebabkan muka kita jadi semakin gelap ataupun mengalami tompok-tompok gelap di sebahagian kawasan muka. So, ini memang petanda produk tidak sesuai, ya. Kerana produk tersebut boleh jadi menyebabkan kulit kita mengalami satu keadaan yang dipanggil photosensitivity. Photosensitivity adalah keadaan di mana secara chemicalnya berlaku reaksi chemical bila mana produk yang kita pakai itu letak dekat kulit, bercampur ataupun ketika menerima cahaya matahari atau sinar UV, dia berlaku chemical reaction yang menyebabkan muka jadi gelap, ya. Itulah keadaan yang dipanggil photosensitivity. So sudah tentulah kalau kita nak pakai produk, tak naklah muka jadi lebih gelap, kan? Saya tak nak. Oleh kerana itu, berhenti pakai produk tersebut, usaha untuk carikan produk yang lebih sesuai dan tidak menyebabkan berlaku photosensitivity. Petanda ke-7, tidak berlaku apa-apa perubahan pada kulit. Baru je tadi ada seorang staff saya nama Maizan tu, dia bagi tahu yang dia ada pakai satu produk tu 3 botol tapi nothing happen on the face. Memang wajarlah untuk Maizan berhenti pakai produk tersebut, ya. Kerana kalau dah 3 botol tu saya rasa dah melebihi tempoh 28 hari ataupun 32 hari kitaran sel semula jadi kulit. Memang dah berlebihan.
Bila tak nampak perubahan, kenapa kita nak continue pakai? Memang tak perlulah. So kita perlulah gantikan dengan produk yang lebih baik. So kita dah tahu produk tu tak merosakkan kulit, which is good, tapi tak juga membantu berikan kebaikan ataupun merubah kulit kita ke arah yang lebih baik. So no point of using it, right? Maizan, throw the product, okay? Begitulah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanda-tanda produk tidak sesuai dengan kulit. Jadi perhatikanlah kulit kita. Kita kena pandai membaca, bukan membaca, berkomunikasi. Bukan berkomunikasi. Kena faham kulit kita. Ya, kulit tu walaupun dia tidak berkata-kata, tidak bersuara, kalau kulit bersuara seram you, ya. Tetap kita perlu faham apa yang cuba disampaikan oleh kulit. Lagipun tu kulit kita. Kalau kita jumpa doktor pun, jumpa pakar kulit pun, dia tetap akan tanya apa yang kita rasai dan alami ketika memakai sesuatu produk. Kalau kita nak pulihkan kulit atas akibat keadaan tertentu lah. So, you've got to communicate or understand your skin. So, that 7 signs, ketujuh petanda yang saya tunjukkan tadi, yang saya kongsikan tadi, semoga membantu glowy girls, glowy guys sekalian berusaha mencari produk yang baik dan serasi untuk kulit. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal.